cari dia punya balance breakdown untuk bahagian accumulated depreciation juga. Okay. Kemudian kamu akan cari apa-apa information yang berkaitan dengan PPE. Kita baca dulu berkaitan dengan PPE. So kita tengoklah starting daripada additional information number 1. So dia kata the company, yang ni pasal government grant. Government grant confirm ada berkaitan dengan PPE. Sebab government grant ni dia berkaitan dengan acquisition of assets. Acquisition of PPE lah normally. Tapi ada juga kadang acquisition of investment property pun ada juga, tapi jarang lah. Okay. Kemudian kita tengok sini dia kata on 1st July 2014, so kita tarikh dia macam sama. Apa dia punya figure sama tak dengan yang semalamnya? Tak. Tak sama Okay. Kalau tak sama tak apa, senang. Okay. Dia kata dia beli pada tahun, kita punya accounting period kita dulu yang penting. Maksudnya yang ni end period dia 30 Jun 2017. Maksudnya awal dia adalah 1 Julai 2016. 1 bulan 7 2016 sampai 30 Jun 2017. Ini kita punya accounting period kita. Okay, tapi dia kata dia beli pada 1 Julai. So dah berapa tahun? Setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun? Starting kita 1 Jun 2016. 16, 15, 14. So 2 tahun So kes ni berlaku 2 tahun lepas dia beli ni. Okay. Dia kata government grant tu 4 juta. Asset tu dia nak beli pada harga 6 juta. Company policy sepatutnya guna, dia kata ni, deferred income method. Sepatutnya lah. Sepatutnya deferred income method. Tapi dia tersilap buat deduction. Deduction ni yang mana? Deduction yang mana? Dia tolak terus kan? Maksudnya dia pakai yang method satu lagi tu, write off method. Maksudnya dalam building yang dalam cost ni, yang building ni dia tersilap masuk. Dia tersilap record. Dulu dia pergi record acquisition of building 6 juta tolak 4 juta. So dia record 2 juta saja. Dia record 2 juta. Kemudian dia tak ada buat pun deferred income method lah semua. Maksudnya dia tertinggal dulu. Maksudnya amount yang record dalam ni dia terkurang record sebanyak 4 juta. Sebab dia pergi record 2 juta. Sepatutnya kalau deferred income method kita record dia pada harga original value, iaitu 6 juta, 6 million. Sepatutnya kena record pada harga 6 million. Tapi dia pergi record pada harga dia tolakkan dengan government grant. 6 tolak 4, dia pergi record 2 juta dulu. Maksudnya kat dulu masa yang dekat, katakan ni 2014, dia pergi record ni, acquisition ni, dekat building ni, yang kat sini, dia pergi record cara write off method. Cara write off method 6 tolak 4, dia pergi record 2 juta kat sini. Padahal, dia kena guna deferred income method. Kalau deferred income method, dia kena pakai original value. Maksudnya tak kacau dengan government grant punya ni. So sepatutnya dia kena record pada harga 6 juta. Tapi dia pergi record 2 juta. So dekat sini terkurang sebanyak 4 juta. So apa yang perlu kita buat adalah, disebabkan dia salah, macam saya kata tadi, bila yang ni akibat dia adalah dulu terlupa record deferred income. Terkurang record depreciation. So 2 benda ni, 3 benda kita terlupa record. Yang pertama, kita terkurang record dalam PPE. Nombor 2, deferred income ni kan dia ada dalam statement of profit and loss. Okay, bila dia ada dalam statement of profit and loss, bila dia ada dalam statement of profit and loss, sepatutnya dia akan tambah deferred income. Kemudian depreciation. Depreciation
Sepatutnya record pada harga 6 juta tapi dia pergi record, dia kira depreciation pada harga 2 juta. So maksudnya depreciation terkurang record, terkurang charge adalah sebanyak berapa? Selama 2 tahun. So ada 3 benda. So yang pertama sekali, so kita buat adjustment. So maksudnya balance breakdown untuk building tersalah. So kita akan buat adjustment. So kita buatlah adjustment government grant. Ni, nampak ni. Okay, so kita tambah dia balik. Sebab dulu sepatutnya record 6 juta, dia pergi record 2 juta. Terkurang record 4 juta. So kita tambah dia balik. Nampak? So ini step yang pertama. Step yang kedua, disebabkan deferred income dengan depreciation terlupa record dulu, dah 2 tahun terlupa record ataupun terkurang charge, so kita kena pembetul balik sebab depreciation dengan deferred income ni dia ada dalam statement of profit and loss 2 tahun lepas. Tapi disebabkan dia salah, maksudnya kita akan cari kesalahan dia kat mana? Kalau deferred income dengan ni, kita cari kesalahan dia kat mana? RE. Ya, dalam RE ni return earning cari kesalahan dia, kena betul dia dalam return earning. Sebab apa? Sebab net profit setiap tahun akan transfer masuk dalam return earning. So maksudnya return earning yang dia bagi ni 7080 adalah nilai yang salah. Faham tak? So kena betul balik balance breakdown dia. So apa yang perlu kita buat adalah kita kena cari berapa deferred income setiap tahun. Okay, so cari balik government grant dia berapa? 4 juta. Okay, so government grant RM 4 million. Cari balik berapa nilai useful life depreciation. Okay, ni. Ini adalah useful life untuk di building. So nak cari dia punya deferred income, deferred income, cara dia adalah saya kacau kat sini Okay, nak cek deferred. Okay, nak cek deferred income dia adalah 4 million bagikan dengan 20 tahun. So dapat apa? 200,000. Okay, 200,000 ni adalah setahun. Dia tersalah, dia tak record selama berapa tahun? 2 tahun kan? So darabkan dengan 2 tahun, 2 years. So dapatlah 400,000. 400,000 kita tambah. Sebab deferred income ni dia adalah income. So tambah kat sini. Okay. Kemudian ada lagi satu yang kita lupa record, iaitu depreciation. Depreciation pun terkurang record. Sepatutnya record kena kira pada harga 6 juta tapi dia pergi record pada harga 2 juta. So terkurang record. So cara dia senang je, cari berapa beza dia yang terkurang tadi. 4 juta kan? So 4 juta pun bahagikan dengan useful life dia. Kebetulan useful life dia pun sama dengan nak kira deferred income. Kebetulan sama. Okay. So kita kira lah 4 juta juga, sama juga nak cari depreciation pun sama juga dah dia 4 juta bagikan dengan 20 juta 20 tahun, dapat depreciation dia yang terkurang record adalah 200,000. Kemudian darabkan dengan 2 tahun, 400,000. So depreciation adalah expenses. So kat sini kita tolak. Okay. Okay, clear Okay, so kalau tak ada apa, kita terus maksudnya balance breakdown after adjustment ataupun dipanggil restate balance.
reinstate balance. Ataupun apa, balance brought down after adjustment. Tak kisahlah nama mana-mana. Okay, boleh? Okay, kalau nak mudah pasal depreciation, tak apa, depreciation dengan deferred income ni nanti kita akan masuk dalam tu. So settle bahagian yang balance brought down tu kita dah apa betul lah kesalahan yang tahun-tahun lepas. Okay. Kemudian apa lagi yang berkaitan dengan PPE? Okay. Kaitan dengan apa? PPE yang nombor 2 ni. Freehold land revalue every 3 years. Dia kata kemudian dia kata the balance in asset revaluation reserve is related to previous year revaluation lah, betul lah. And then dia kata current year revaluation show a decrease of 2 million. Maksudnya dia menurun sebanyak 2 juta dari segi land. And this transaction has not been recorded. So land dia berkurang sebanyak. So kita record lah deficit on revaluation. Ini. Okay. Kemudian jangan letak sini je. Terus kalau kata nak senang, kamu terus record dia dalam ARR. Okay. ARR berapa dia punya balance brought down? Tengok ni, dia bagi balance brought down dia berapa? Ni. 1.6. Nampak ni? 1.6 balance brought down dia. Okay. Tadi ARR turun ke naik? Okay. Turun ke naik ARR ni? Revaluation ni turun ke naik? Turun. Kalau turun dekat ARR kita kena tambah ke tolak? Kena tolak kan? Sepatutnya kebiasaannya kamu akan letak sini turun 2 juta. Tapi kamu kena tengok dia punya balance brought down dia cukup ke tak nak cover. Nampak? Faham tak? Kan ni cuba tengok. Turun 2 juta. Dalam ARR reserve balance dia ada 1.6. Cukup tak nak cover 2 juta tu? Cukup tak? Tak cukup kan? So bila tak cukup, kita akan cover setakat yang paling maksimum. So maksimum dia apa? 1.6. So 1.6 yang kita akan record kat sini. Faham tak? So tak cukup lagi berapa? 400,000. 400,000 ni kamu boleh terus, kamu buka, kan dah buka dah kan statement profit and loss kan? Kamu letak dekat bahagian tengah-tengah sikit. Dekat sini ke, ataupun kamu agak-agak lah. Mana yang kamu boleh letak ada expenses, ataupun kamu tak nak letak ada expenses pun kamu letak nama perkataan deficit revaluation 400,000. So yang ni lah. Ataupun nak letak dia dalam others expenses pun boleh. Ataupun kamu record dia dalam working tu. Working tu kan ada bahagian ada expenses kan? Tulis kat itu. Deficit revaluation. Pun boleh. Kalau nak cantik, record je kat sini. Terus record nama dia. Deficit revaluation. Macam tu lah. Okay, boleh Okay, kemudian evaluation dah settle. Nombor 2 ni dah settle. Kemudian nombor 3. Ini dah settle. Okay, kemudian nombor 3. Nombor 3 ni dia pasal nak kira depreciation dia. Plant equipment 4 tahun. Tak apa, ni nanti kita ni based on period of ownership. Period of ownership ni maksudnya monthly basis Kemudian dia kata depreciation expenses is to be included parts of ni expenses. Maksudnya semua expenses saya adalah dalam admin. So dia tak kacau lah. Okay. Ni kejap lagi kita patah balik masa nak kira depreciation. Tengok ada lagi tak berkaitan dengan PPE statement. Nombor 4. So nombor 4 ni ada beritahu pasal pada hujung tahun. Hujung tahun
Dia kata Damia, dia replace a major component of one of plant. Okay, major component ni bila dia replace, dia ada dua. Sama ada kita akan capitalize ataupun kita akan write off. Tengok syarat-syarat dia. Tapi dia kata bila dia buat major component, as a result dia adalah operating cost dia menurun. Maksudnya dia terbukti menjimatkan. Kan salah satu ciri-ciri subsequent cost, ini adalah kita panggil subsequent cost. Maksudnya cost selepas dia di-acquire pada awal, mula. Katakan ada cost-cost tambahan iaitu cost subsequent cost. Subsequent cost ni kita akan capitalize dalam cost dengan syarat, dia ada 3 syarat. Yang pertama dia boleh increase useful life, yang pertama. Nombor 2 dia akan boleh increase production. Yang ketiga dia boleh kurangkan cost of operation. So dalam kes ni dia fulfill yang kriteria yang ketiga, iaitu dia reduce operation cost. Operating cost dia kata dia reduce. So maksudnya cost untuk major component ni kita boleh capitalize. Tu maksudnya. Okay, clear? Clear? Boleh? Boleh, sir. Okay. So sekarang ni dia kata all component was purchased on 1st January 2014. Dulu. Okay, at a cost of 100,000. Dulu dia beli komponen tu 100,000. Kemudian yang new komponen adalah 120,000. Apa yang boleh kita buat? All component yang ni kita akan dispose. Kita akan dispose dia. All component kita akan dispose. So kena buat disposal macam biasalah. Kena keluarkan dia ada cost keluar, accumulated depreciation pun akan keluar. Tulis dia disposal. Kemudian new component ni kamu buat anggap dia sama macam kamu baru beli. Faham tak? So kat sini ada dua transaction. Satu, kita buang dia, dispose dia yang lama ni. Kemudian yang baru kita record dia sebagai dia baru masuk. Mudahkan dulu, kita record dulu yang baru masuk. So baru masuk. So acquisition lah. Nampak? 120,000. Nampak? Dia buat. So kita record dia baru beli 120,000 bawah plan. Okay, kemudian kita record bahagian acquisition. Dia beli 120,000. Jangan lupa dia ada lagi satu. Bila dia beli, maksudnya duit dalam bank akan berkurang. Kita pergi ke bahagian current asset. Ni, bank. Record siap-siap. Ni nampak buat working. Bank akan tolakkan dengan 120,000. Sebab dia baru beli. Ingat setiap satu ni dia mesti ada pair dia. Bila dia kata this transaction has not been recorded, dia mesti ada dua benda yang kita akan buat. Kalau kata satu tolak, satu lagi mesti tambah. Tak? Disebabkan dia beli komponen baru, so biasanya dia beli, maksudnya tolak kat account bank lah. Sebab dia bayar. So saya tak tolak tambah lagi. Saya takut, saya tak confirm lagi. Sebab mungkin ada lagi kan transaksi yang berkaitan dengan bank. Saya tak tahu lagi. So saya buat working 668. Tolakkan dengan 120. Okay, boleh? Okay, kemudian saya akan kira untuk buat disposal. So, disposal macam biasalah. Macam biasa yang kita akan buat. Sebelum ni, kan kamu ada buat kan dulu sebelum ni. Masa kita buat PPE kan, kita buat cara kaedah ni. Cost tolakkan dengan accumulated depreciation dia. Nampak? So, cost dia adalah 100,000.
Accumulated depreciation ni, yang ni kena kira. Dia sebab dia tak bagi accumulated dia, kena kira daripada tarikh dia beli. 1 Januari sampai tarikh yang sekarang ni berapa tahun? 2014, 15, 16, 3 tahun setengah. Sebab dia tengah tahun 2017. So 3 tahun setengah. So cara kira dia adalah 100,000 bahagikan dengan dia punya useful life dia berapa? Plan 4 tahun. Bagi 4 tahun. Kemudian darabkan dengan 3 tahun setengah 3.5 macam tu. Sebab 3 tahun 6 bulan. Kebetulan boleh kira ni 3 tahun 6 bulan. So 3 tahun setengah lah. So dah buat apa? Dah buat apa? 87.5. Betul? Nampak? 87.5. So sama tak? Yang ni. Kita akan dispose. Sama. Okay, so yang ni Okay. Okay. Kemudian kita tengok dekat apa? Okay, dispose. So buat macam biasa. Cari dia punya carrying value dia. Tolak je dapat apa? Carrying value ni. $12.5K Okay. So 12.5 sepatutnya biasanya kita nak cari berapa nilai apa? Biasanya apa? Kita nak cari apa kita panggil ni? Apa? Gain ataupun loss, kita comparekan dengan fair value kan? Tapi sekarang ni dia tak all component ni, maksudnya dia buang macam tu je. Dia tak jual pun. Faham tak? Faham tak? So maksudnya carrying value 12,000 apa? Setengah ni dia akan terus jadi loss on disposal. Maksudnya seolah-olah macam dia jadi benda tu dia akan jadi scrap terus buang terus Faham tak? Dia tak jual pun pada siapa-siapa. Maksud all component, kadang all component ni yelah kadang sebahagian daripada mesin old component kita nak jual, siapa nak beli? Kadang benda yang dah rosak, faham tak? So memang tak ada orang beli. So benda tu akan dispose macam bodoh-bodoh macam tu je. Macam tu lah maksudnya. So maksudnya dia akan ada loss sebanyak 12,500. So loss, ikutlah loss on disposal. Ni, nampak? So boleh letak sama ada bahawa ada expenses ataupun record nama. Dalam yang tadi kita ada record deficit revaluation kan 400,000. Kemudian record lagi satu. Ni, loss on disposal. Nampak? Okay. Okay, boleh? Boleh? Okay, kemudian sudah settle bahagian part ni. Kemudian dia kata nombor 5, termasuk dalam development cost ada 80,000 incur in relation to research cost. Maksudnya dalam total development cost ni dia tersilap masuk. Maksudnya ada 80,000 ni sepatutnya research cost. Research cost ni kita tak boleh capitalize. So kita kena write off dia. So apa yang perlu kita buat adalah development cost dalam non current asset kita kena tolak 80,000.
So record siap-siap. Pergi ke Softpi, bawah non-current asset, tulis development cost, kena tolakkan dengan 80,000. Kemudian 80,000 ni kita masukkan dia bawah others expenses. Nampak? Ni. Ni. Ada lagi. Tambah lagi nama. 80,000 research expenses. Okey, boleh? Boleh Boleh saya. Okey. Ni sebab dia bagi tahu during the year tau. Ada soalan kadang-kadang nakal sikit dia bagi tahu. Dia kata dalam total development cost ni yang 80,000 ni yang tahun lepas. Kalau tahun lepas kamu jangan pergi gatal masuk dalam ni. Ini current year. Kalau tahun lepas kena perbetul yang ni lah. Ni. Return earning. Maksudnya dia akan masuk dalam adjustment. Apa-apa expenses ataupun income yang tersalah record tahun lepas, kita akan adjust dia dalam return earning. Tahu tak? Tapi ni tak apa lah, tak ada masalah sebab dia bagi tahu memang tahun semasa. Nampak tahun semasa. So okey lah, memang kita dia punya kesalahan dia berlaku pada tahun semasa. So kita tolak je lah daripada ni development cost ni. Kemudian letak dia dalam expenses sebab dia kena write off. Okay. Kemudian taxation. Sepatutnya kita settle dah siap-siap bahagian apa PPE statement tu. So kejap Yang ni kejap lagi kita masuk kemudian. Tax semua. Investment property. Kejap lagi lah masa kita buat statement of profit and loss. So kita settle lah PPE statement. Oh ni lupa tadi. Depreciation ni jangan lupa tambahkan dekat sini. Accumulated depreciation building. Sebab dia terkurang record sebanyak 400,000. So dia kena masuk ke sini. Okay, so apa yang perlu kita buat adalah kita akan kira untuk depreciation lah. Charge for the year. Macam biasa. Building macam biasalah. Pakai nilai yang baru ni. Senang sikit nak kira. 16 juta bahagikan dengan 20 tahun. Betul dapat ni 800,000 nak kira depreciation setahun. Betul sebab ni nilai yang baru jangan pakai nilai yang lama 12, pakai nilai yang baru 16. Sebab yang setelah dia tambah tu. So 16 bahagikan dengan useful life dia 20 tahun. So dapat 800,000. So betul lah yang ni. Kemudian equipment, plant and equipment useful life dia 4 tahun. Based on period of ownership. So ambil lah 24 bagi 4. Dapat apa? Okay. Dapat 681. Dapat? Dapat dapat So 681 ni dapat daripada 2724 bahagi 4 tahun. Sebab useful life untuk equipment 4 tahun. And then monthly basis. So tak ada masalah lah sebab dia memang tak kacau apa. Okay. Cuma untuk yang plan ni, dia ada yang old, new dengan dispose. Okay. Macam yang saya dah explain semalam. Old adalah yang still tak kacau daripada tahun lepas. Yang kita bawa daripada tahun lepas 14,200 kan? Yang cost dia 14,200. Kena tolakkan dengan dispose. Dia dispose berapa? 100,000 kan? Nilai cost yang dispose 100,000. So lepas tolak baru bahagikan dengan useful life dia. Untuk plan bagikan dengan 4. So dapat berapa? Ni untuk old. Kemudian untuk dispose
Okay, dispose pun sama juga. Kena kira yang tahun semasa ya. 100,000 bahagi 4 bagi 4. Kemudian sebabkan dia tahun semasa, dia sempat berapa tahun Setahun Sebab dia dispose bila ni? Pada hujung tahun Pada hujung tahun. Accounting period kita start daripada 1 Julai sampai 30 Jun 2017. Okay, so dia seolah-olah cukup 12 bulan. So dia umpama macam ni lah, kalau ikut bulan-bulan darab 12 per 12 lah macam tu. Ataupun tak payah buat, tak apa. Ni apa, 25. Okay. Yang new tak ada depreciation. Sebab hujung tahun. So dia tak qualified langsung lah. Untuk 1 bulan pun tak qualified. Okay, so total kedua-dua ni sekali adalah 35,500. Betul tak? Dapat sama? Dapat. Dapat sama so sama 35,500. Okay, kemudian ni bila habis ni korang buat bahagian apa? Working, lepas working sekali dengan ni SOPL. So buat sekarang. So buat sekarang yang bahagian SOPL ni. Cepat buat sekarang. Korang buat dulu. Saya bahagian adjustment kita dah apa betul dah. So korang buat sekarang.
Ada apa yang tanya tak?
Ada apa masalah tak? Sebab dia lebih kurang sama je. Tak ada, sir.
Sir. Oh, sir. Ya saya. Dekat bahagian socek, Uh-huh. amount RE, balance CD. Patutnya 8228 kan? Dekat Soce. Uh-huh. RE. Okey, apa? Saya kira dapat dia punya balance CD dapat 8228. Bukan 8198 ni, bukan yang ni. Sekejap saya tengah kira lagi sekali. So 8228,500. Tapi tak tahu lah orang lain macam mana. Satu 418. Tapi ini betul lah kan? Sudah buat apa tadi? Apa sir? Dapat berapa tadi? 8228,500. 228 ni. Dia punya beza dia berapa yang tadi? Apa sir? Dia punya beza dengan yang tadi tu, yang amount yang tadi. 8228 dengan 819 ke? Ha. 30,000. 30,000. Sebab sini dia takkan imbang sebab 30,000 ni. Mana pergi 30,000? Itulah. Sebab total ni. Sebab yang ni dekat sini, return ni dia letak ni. Cuba tengok 8228 Nak kena kira total ni balik lah dekat Softpay ni. Sama tak dapat tak? 43 ni. Dapat sama tak? Tak apa, korang buat dulu. Korang try nanti kira. Apa kira dulu. Korang buat dulu. Kita. Okay.
Se. Oh, se.
Okay, dah settle belum? Iman ah? Iman dah kan? Hamzah, Iman dah Hamzah kan? Ya, kat mana yang tadi kurang tu? Kena kira balik kan tu. Post balik kan tu, jawapan tu yang terbaru dalam WhatsApp group. Hantar file terus lah, file yang lepas edited tu. Alright, so kita ada hari Khamis saya ingat saya nak masuk untuk topik topik yang last tu, yang kita terlepas tu, yang tak buat lagi, iaitu topik apa nama ni, agriculture tu, MFRS 141 tu. So kita akan masuk topik tu untuk Khamis ni. So ada apa pergi tanya? Hari apa saya kata test tu? Hari Jumaat Hari Jumaat quiz 2 saya ingat saya bagi macam ala-ala take home quiz lah. Saya bagi, nanti korang just submit dalam group dalam Google Classroom tu. Nanti lepas tu nanti tengoklah esok ke saya akan bagi untuk assignment buat nanti saya bagi assignment tu ikut yang group yang presentation hari tu je lah. 9 group kot rasanya. Assignment tu sama juga nanti, tapi korang hantar minggu depan tak apa. Katakan saya bagi esok, korang hantar Jumaat minggu depan tu last. Kemudian test tu hari apa, hari Jumaat kan? Hari Jumaat pukul apa saya kata itu? Saya kata petang. Petang. Okey. Itu Jumaat petang pukul 3. Jumaat petang pukul 3. Lepas tu quiz 2, take home. So settle lah. Yang tu je. So ada apa-apa nak tanya? Ada apa tanya? Tak ada sir. Okay, kalau tak ada apa, so kita habis kelas kita hari ni So thank you semua. Thank you, sir.